Hai semua, di dalam era yang moden ini, teknologi adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia, terutamanya pendidikan. Oleh itu, dalam video kali ini, kita akan merungkaikan alat peranti elektronik yang secara umumnya digunakan oleh kebanyakan pelajar sekarang, lagi-lagi sewaktu sesi pembelajaran secara atas talian. Kini tahun 2021. Siapakah yang masih tidak kenal dengan peranti yang pertama ini? Disebabkan oleh keadaan pandemik yang mendesak, penggunaan telefon pintar semakin rancak dan kanak-kanak di sekolah rendah pun sudah tidak asing lagi dengan telefon pintar. Terdapat dua sistem operasi mudah alih yang sering digunakan iaitu Android dan iOS. Telefon pintar ini juga dilengkapi dengan kemudahan selular dan perkomputeran mudah alih. Dalam bahasa mudahnya, dengan menggunakan telefon pintar, ini dapat membuka langkah kita untuk menjangkau lebih daripada menelefon orang. Bahkan, telefon pintar boleh dijadikan medium antara guru dan pelajar untuk bertanyakan soalan sekiranya tidak dapat berjumpa secara fizikal. Banyak aplikasi yang boleh digunakan seperti aplikasi Google, WhatsApp, Duolingo, Quizlet. Malah, kalau nak ada kelas atas talian secara langsung pun, kita boleh menggunakan telefon pintar untuk mengakses aplikasi seperti Google Classroom. Antara jenama telefon pintar yang popular ialah Apple, Samsung, Huawei dan banyak lagi. Mungkin juga ada ibu bapa risau anak-anak mereka terpengaruh dengan perkara yang tidak berfaedah. Tetapi, dengan pemantauan yang sesuai dan kerap, semuanya akan baik-baik sahaja. Terdapat sebahagian besar pelajar yang menggunakan komputer peribadi di rumah atau komputer riba di dalam beg galas untuk mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh para guru dan pensyarah. Terdapat beberapa perbezaan antara komputer peribadi dan komputer riba, namun tujuan asal penggunaannya adalah sama sahaja. Salah satu sebab pemilihan komputer sebagai medium pembelajaran adalah lebih mudah untuk menulis dan menyimpan nota berbanding dengan buku nota. Nota dapat ditaip dengan pantas dan disimpan secara digital berbanding menulis menggunakan pen di atas kertas. Apatah lagi, komputer mampu menyimpan banyak bahan maklumat dalam satu tempat tanpa perlu risau akan fail-fail berat yang penuh dengan helaian kertas. Di samping itu, penggunaan komputer dalam pembelajaran dapat meningkatkan literasi komputer yang menjadi kemahiran penting yang dicari majikan-majikan terkini. Pasaran pekerjaan di Malaysia pada era digital ini memerlukan calon yang mahir dalam penggunaan teknologi seperti robotik, keselamatan siber dan data raya. Dari segi penyiapan tugasan secara berkumpulan, komputer menjadikan kerja lebih mudah dengan bantuan pengkomputeran awan ataupun cloud computing. Pengkomputeran awan ialah penghantaran pelbagai perkhidmatan pengkomputeran melalui internet seperti penyimpanan dan pemprosesan dokumen dan rangkaian tanpa wayar. Semua ahli kumpulan boleh melaksanakan suatu tugasan yang diberikan guru atau pensyarah tanpa perlu berkumpul di satu tempat. Hal ini dapat memudahkan pengurusan dan komunikasi antara ahli serta menjimatkan masa dan tenaga kerana semua sumber dan bahan bacaan dapat disimpan dan dilihat dengan mudah dalam satu tempat. Antara aksesori yang menjadi kian penting pada zaman ini ialah fon telinga. Variasinya yang kerap dijumpai merangkumi fon kepala atau headphone dan fon telinga atau earphone. Jenisnya juga merangkumi dengan wayar dan tanpa wayar yang menggunakan Bluetooth. Kelebihan fon telinga atau earphone ialah penyimpanannya dan mobiliti yang lebih mudah disebabkan saiznya yang lebih kecil berbanding fon kepala atau headphone. Kekurangan fon telinga atau earphone ini ialah kualiti audionya yang rendah atau disebut sebagai inferior. Dalam suasana bising, penggunaannya mampu memfokuskan audio peranti kepada kita tanpa mengganggu orang lain. Jadi, para pelajar boleh menggunakannya untuk lebih tumpu mendengar apabila pembelajaran secara atas talian dengan lebih jelas tanpa mengganggu orang di sekeliling.
Fon telinga atau earphone juga dapat memberikan privasi kepada pengguna semasa mendengar peranti masing-masing, sama ada semasa mendengar lagu di Spotify maupun menonton video di YouTube. Lebih-lebih lagi dengan adanya sistem pembatalan hingar aktif atau lebih dikenali sebagai Active Noise Cancelling yang dapat mengatasi pencemaran bunyi yang semakin teruk pada zaman kini. Walaupun begitu, penggunaannya yang tidak terkawal akan memberi impak yang negatif terhadap pendengaran kita. Setelah meneliti ketiga-tiga gadget ini, kita dapat melihat ada baik dan buruknya kepada diri kita. Tapi masih banyak lagi peranti lain yang lebih khusus dan futuristik yang turut menjadi pilihan para pelajar yang akan kami kongsikan dalam video seterusnya. Itu sahaja dari kami. Jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe.